bagaimana kita nak mengurus data pada Google Form. Okey, apa yang dikatakan dengan pengurusan data pada Google Form ni? Okey, sebagai contoh dekat sini Google Form yang ada, kita nakkan audience, orang yang isi ni cuma mengisi nama nama dia dalam huruf besar sahaja. Contohnya kita tak nak orang isi dalam bentuk huruf kecil ataupun bercampur kecil besar, kita nak huruf besar je. Contoh saya letak huruf kecil dekat sini. Okey, bila dia nak submit, dia akan keluar error. Okey, sila isi dalam huruf besar. Okey, contoh kalau saya letak dalam huruf besar, dia tak ada error lah sebab kita dah setkan dia sebagai huruf besar sahaja. Okey, so bagaimana kita nak uruskan data tu? Kita menggunakan, okey, untuk dua benda yang kita akan tengok hari ni adalah 2 point, pengumpulan data tetap iaitu menggunakan regular expressions, okey. Dan kedua, penetapan Google Form lah. Maksudnya kita tengok setting macam mana. Okey, so yang pertama regular expressions dekat sini. Okey, kita akan tengok dekat sini 9 jenis ni lah, 9 jenis data yang kita nak urus. Pertama sekali kita akan tengok yang macam mana nak settingkan huruf besar sahaja bila audience letak isi form yang kita sediakan. Kedua, huruf kecil saja, and then huruf besar hadapan kita akan tengok satu persatu lah apa yang dikatakan dengan regular expressions. Okey, yang pertama sekali apa yang kita kena buat adalah kita isi, kita buat Google Form kita sendirilah. Macam mana kita nak buat Google Form? Kita pergi kepada waffle bar ni, and then kita macam biasa klik pada form. Okey, bila kita klik pada form, okey, kita buat blank lah. Okey, dekat sini akan keluar satu form yang blank lah. Maksudnya tak ada apa-apa, semua bersih. Okey, macam mana kalau kita nak bagi dia cantik sikit, kita boleh tekan customize theme. Okay, kita nampak kat atas ni ada customize theme kita boleh choose headers, sama ada kita nak letak headers dekat atas ataupun tidak. Okey, dekat sini ataupun kalau kita boleh upload yang kita dah buat, okey, fotos, upload daripada Canva yang kita dah design sendiri, ataupun kat sini juga banyak yang cantik-cantik lah headers yang dah disediakan. Okey, sebagai contoh kat sini kalau saya nak letak header satu yang macam warna gambar ni, kita klik and then kita tekan insert, dia akan keluar ke atas ni header. Okey, so nampak and then background color kita boleh choose lah ikut yang disedia kat sini. Okey, sama ada pink. Okey, tema color kalau kita nak letak merah ke atas sini, okey, kelabu yang dia dah diberi kat sini. Okay, so kita dah design font. Okay, kita boleh tengok lah font kita nak letak dalam bentuk yang formal, okay, basic. Okay, contoh sebenarnya saya letak basic lah supaya kita nampak. Okay, kita dah customize kita punya form dekat sini. Okay, so jadinya yang pertama saya buat contoh hari ni kita buat satu borang pendaftaran kat sini kita nak tengok satu-satu macam mana borang pendaftaran. Sila isikan maklumat anda. Okey, so yang pertama kita nak tengok yang pertama macam mana kita nak tetapkan data yang kita nak tu hanya huruf besar sahaja. Okey, yang pertama sekali kita beli untitled question lah. Untitled questions ni kita letak nama. Okey, kita letak nama. Okey, so sekarang ni kita make sure dekat bahagian pilihan ni, okey, bahagian drop down menu ni kita pilih kepada short answers. Okey, short answers. Okey, kita akan required ni maksudnya dia tak boleh skip soalan ni. Okey, selepas tu nampak ada traffic light button here. Okey, kita nampak traffic light button kat sini. Kita tekan, dia akan bagi dua choice, descriptions ataupun response validations. Okey, sekarang ni kita nak setting audience boleh tulis huruf besar sahaja. Kita pergi kepada response validation. Okey, bila dia keluar response validation, dia akan keluar tiga benda ni, dua ni barisan ni. Yang pertama kita klik, okey, drop down menu ni, pilih kepada regular. Okay, dia ada 4 number, text, length yang regular kan. Kita ambil yang bawah sekali, regular expressions. Okay, and then make sure sebelah kanan dia antara 4 menu ni kita pilih kepada contents. Okay, bila diminta kita masukkan pattern, apa yang dimasukkan dengan pattern adalah this one, formula yang dah diberi ni. Okay, bila kita tengok formula yang dikatakan dengan bracket ke atas ni, ini adalah pembuka dia lah.
Okey, pembuka dia perasan tak, setiap formula dimulai dengan pembuka, diakhiri dengan $sign. Okey, so sekarang ni kita tengok dulu macam mana kita nak setting huruf besar sahaja yang boleh diisi. Kita masukkan formula ni pada pattern. Kita Ctrl C, kita copy, right click, boleh copy lah. Kalau boleh buat keyboard Ctrl C and then kita paste kat sini. Paste je. Nampak formula dah masuk. Custom error text ni bila orang tu masukkan huruf kecil, dia akan keluar macam mana? Dia akan keluar error. So kita boleh letak kat sini, sila isi huruf besar. Okey. So sekarang ni short answer okey semua dah siap. Kita dah masuk kat sini. And then dah settle, kita boleh add questions dah. Okey. So yang ni kita dah nak preview, kita tengok jadi ke tidak. Okey, contoh saya masukkan nama Aisyah, kita masuk Aisyah huruf kecil. Tadi kita dah option ni kan, nampak? Dia keluar error, sila isi huruf besar. Maksudnya menjadilah formula dia. Okey. So sekarang kita pergi pada kita punya borang balik. Okey, yang kedua kita nak tengok apa? Kalau tengok kita, okey, sekarang ni saya explain sikit mengenai dia punya formula kat sini. Yang ini adalah pembuka, yang ni adalah kecuali huruf kecil A sampai Z. Okey, kecuali A sampai Z dalam huruf kecil sebab kita nak huruf besar. Okey, bila kata kita nak huruf kecil sahaja, nampak tak formula dia sama tapi kurungan dia adalah huruf kecuali huruf besar ini. So jadinya kat sini kita boleh letak contoh soalan saya adalah hobi. Okey, hobi. So sekarang ni make sure kita pilih pada short answer and then apa tadi required lah. Kita pilih traffic light button. Kita pergi respond validations, make sure dekat sini pilih regular and then masukkan pattern dia punya formula tadi. Custom error dia kita letak apa? Sila isi huruf, boleh buat ni lah, huruf kecil. Okey, so jadinya dia kena letak dalam huruf kecil sahaja. Okey, so required semua dah setting, then kita boleh add question lah. So jadinya kita akan review nanti, kita akan tulis kat sini short answer hobi, dia boleh tulis satu, dia akan tulis bahasa yang perkataan huruf kecil sahaja. Okey, seterusnya huruf besar di hadapan, okey, tambah satu perkataan sahaja. Okey, maksudnya dekat sini kita nak dia letak huruf besar di hadapan. Contoh saya nak buat nama panggilan. Contoh nama panggilan adalah Aminah. Okey, Aminah kita nak letak A saja besar, belakang huruf kecil lah. So jadinya and then satu perkataan sahaja. Okey, ini adalah dia punya formula. Kita tengok kat sini, kita boleh copy teks ni. Nanti yang ini saya akan share pada link dekat description. Okey, kita letak kat sini nama panggilan. Okey. Okey, make sure pilih short answers and then traffic light, kita pilih respond and then sini regular expressions, pattern masukkan yang saya dah bagi ni Okey, so custom error ni kita letak apa kalau dia nama panggilan? Hanya satu perkataan dan dimulai huruf besar. Okey. So nanti kalau dia masukkan yang salah, nanti dia akan ni lah, dia akan keluar error lah. Hanya satu perkataan dan dimulai dengan huruf besar. Okey, contohlah kita letak kat sini error dia. Kita buat dalam kurungan. Contoh, kita buat contoh. Okey, Aminah. Okey, gitu. So sekarang dah siap lah. Okey, kita boleh add question. Kita dah tengok dah macam mana. Huruf besar dah siap. Nombor kad penalan. Okey, kita tengok ni. Ini kita nak masukkan nombor kad penalan. Data tu kita nak apa? Kita tak nak ada any dash lah. Okey, any dash maksudnya kat sini kita boleh masuk tanpa tolak. Okey, so sekarang kita tengok nombor kad penalan.
Okey, so kita telah tanda kat sini nombor kad pengenalan. Okey, so sekarang short answer diatur lah. Okey, pergi kepada respon validation and then kita ambil formula. Okey, kita ambil formula. Sini regular, contains, okey, contains, pattern, masukkan. Ctrl Z, Ctrl V. Okey, kita bagi dia contoh. Contoh, okey. 9, 5. Okey. So 5, 2, 5, 1, 4, 6, 7, 5, 4. Okey, kita bagi nombor IC lah. Contoh required. Contoh kita bagi kat dia tanpa dash. And then dah siap. Okey, so sekarang kita tengok macam mana. Tengok satu-satu Ini nombor telefon sahaja. Nombor telefon ni kita dah setting kat sini. Okey, dimulai dengan kurungan 0 hingga 9 lah. Maksudnya dekat sini okey. Tak boleh telefon tu dia masukkan dengan huruf nombor nombor selain daripada 0. Maksudnya tersilap pula audien masukkan 1 2 3 tak boleh. Sebab apa? Kita dah setkan dia mesti nombor telefon dimulai dengan nombor 0. Okey, memang nombor kat mention ni memang dimulai dengan 0 pun. Okey, so sekarang ni kita Ctrl C kita punya apa? Okey, nombor telefon. Okey, short answer dia auto, nampak? Okey, and then kita respon validation. Number kita pilih regular, contain, make sure contain, and then ni kita paste. Paste, nampak ni? Okey. Okey, kita letak contoh lah. Contoh 0112704035 lah contoh required. Okey, and then dah siap. Okey, so sekarang tadi kita minta nombor kad penalan. Okey, nombor kad penalan ni tanpa dash. Okey, betul. Kita minta nombor kad penalan tanpa dash. Sekarang ni kita nak tengok macam mana kalau kita nak nombor kad penalan tu. Okey, nombor kad penalan ni berserta dengan dash. Okey, macam mana kita nak masukkan dia? Okey, contohnya kat sini formula dia kita masukkan. Okey, kosong ni semua dash. Okey, kita nampak tak ada kurungan 6, 2 and 4. Kenapa? Sebab IC kita yang pertama dimulai dengan 6 digit and then tengah akan 2 digit, belakang akan 4 digit. Okey, so nampak kita punya formula dekat sini. Okey, kita akan minta apa? Contoh nombor kad kenalan. Okey. Okey, kita nombor kad penalan. Nama sama kan? Kita boleh letak nombor kat atas sama kan? Nombor IC. Contohlah. Okey, tak apa. And then respon validation pilih kepada regular, contain, pattern kita masukkan yang tadi. Okey, custom error kita siap-siap contoh. Okey, contoh kat sini kita letak 95. Okey, tolak. Contoh kat sini okay, kita bagi dia contoh, make sure ada dash lah nombor IC and then kita requiredkan dia. Okay, so next kita nak tengok contoh apa. Tadi kita habis kat sini. Okay, ini format nombor ID tertentu ni macam kad pelajar. Okay, contoh kat sini kita kad pelajar akan biasanya dimulai dengan huruf. Okay, huruf baru diikuti dengan nombor. Okay, so sekarang ni kita boleh settingkan lah kat sini. Okay, contoh macam saya settingkan contoh macam student, saya ambil student UPSI lah. Dia nombor matrik akan dimulai dengan huruf 11. Oh. 48, 9, 10, 11. Okey. Okey, kita tengok yang tadi kita berhenti dekat sini. Okey, so kita tengok kat sini format nombor ID tertentu. Ini dikatakan dengan nombor pelajar lah. Biasanya kalau nombor pelajar ni akan dimulaikan dengan huruf, okey, diakhiri dengan digit lah. Okey, pertama sekali kita buka dia, okey, mula dengan huruf, make sure huruf tu berapa. Berapa ID pelajar tu melibatkan huruf. Contoh macam student UPSI, dia melibatkan
huruf satu sahaja, and then diikuti dengan 11 digit. Okey, kalau mana-mana ID yang melibatkan berapa huruf? 3 huruf. Tukar sajalah, sini akan jadi 3, and then berapa nilai digit belakang yang terlibat. Okey, situ saja boleh edit formula ni Okey, so sekarang ni kita minta dekat sini nombor kad pelajar. Okey, kita tengok kat sini nombor kad pelajar. Okey, so kita requirekan dia respond validation. Kita masukkan formula kita ni. Okey, remember jadi regular, contains dah, make sure, and then kita pastekan dia. Kita bagi dia contoh. Okey, memang format dia macam ni lah, nombor kad pelajar tu. Kalau mana-mana yang lain, ingat just tukar saja berapa bilangan huruf, kita tukarkan saja, boleh tukar, tak ada masalah, tukarkan saja dalam kurungan ni, and then tukar berapa nilai digit yang terlibat. Tukar saja berapa format ID yang terlibat ni. Okey, so kita dah bagi contoh dekat sini, dah settle required, and then kita tengok apa yang akhir kita nak belajar sekarang ni. Nombor telefon dekat sini. Okey, so sekarang ni yang terakhir adalah nombor telefon, pastikan bermula dengan tambah 6. Maksudnya di sini bila orang masukkan tu, make sure dimasukkan dengan tambah 6 kosong lah. Tambah 6, nampak digit kosong, make sure bermula dengan kosong, and then berapa? Ada 3 nilai lah. Biasa kita tambah 6, kosong, 1, 1. Contoh nombor telefon memang 3 digit depan kan. Okey, so yang belakang ada 7 atau 8 digit. Okey, boleh ambil kat sini, and kita copy lah, Ctrl Alt, Ctrl C, nombor telefon lengkap. Kita nak tengok kat sini. Okey, contoh je. Okey, kita pergi respond validation, regular, contain, and then Ctrl V. Kita bagi dia contoh lah, contoh tambah, kita bagi jarak sikit, tambah 6, 0, 1, 1, 2. Okey, misalnya dash 27040325. Okey, jadinya kita nak bentuk ni. Maksudnya kita nak semua ikut bentuk ni. Okey. Yang terakhir kita nak tengok kepada tetapan password. Apa yang katakan tetapan password ni adalah bila kita masukkan form ni dalam group ataupun bengkel ataupun kelas ke, siapa yang hadir je kita bagi password. Kalau password tu match, baru dia boleh submit. Okey. So jadinya kita letak kat sini password. Okey, password ni required lah. Okey, required. Macam mana kita nak letak dia? Tadi kalau kita masukkan regular expression, kita pilih contains kan, maksudnya kita ada formula dia, kita ada pattern dia. Untuk password kita pilih kepada match. Okey, match ni. Okey, di mana dekat sini kita letak pattern dia adalah password kita. Contoh saya nak letak password saya ABC123. Okey, ABC123. Okey, sila dapatkan password pada guru lah, pada guru anda contohnya. Okey, kita nak masukkan password ni, make sure orang tu ada. Okey, so sekarang ni kita dah pun selesai. Tengok kepada berapa ni, 7 jenis regular expression data lah. Maksudnya kita dah tengok huruf besar, huruf kecil, huruf besar. Sekarang ni kita dah siap kat sini, kita boleh pergi preview lah. Kita pergi preview nama tadi yang pertama kita setkan huruf besar kan. Contoh kalau kecil, nampak sila isi huruf besar. Okey, so sekarang ni saya isi Nur. Contoh saya letak nama dia Nur Aminah Abdullah. Okey, so jadi hobi. Tadi kita tetapkan hobi hanya satu perkataan no. Kita letak hobi ni tadi huruf kecil. Okey, so sekarang ni kalau saya letak huruf besar, dia akan keluar apa? Sila isi huruf kecil. Jadilah. Okey, jadi saya isi huruf kecil membaca. Okey, jadinya kalau saya pergi baru dia boleh next. Nama panggilan kita settingkan tadi mesti bermula dengan huruf besar. Contoh saya letak Asasa. Okey, apa dia keluar? Hanya satu perkataan dan dimulai dengan huruf besar. Contoh Aminah. Nampak dia keluar contoh dekat sini. So jadi kita tulis panggil Aminah. Nombor kad kenalan. Tadi pertama kita setting dia
Tak ada. Okey, sekarang contoh satu kita letak berapa tolak. Contoh kita letak tolak lah. Tolak. Tadi sebenarnya kita setting tak ada tolak Okey, ni kita setting ni. Okey, contoh dia terus keluar contoh error macam mana yang dia nak. Jadinya kita boleh kena letak lah apa yang kita dah setting. Nombor telefon pula tadi kita yang pertama kita tak nak dimulai dengan 6. Contoh kalau saya letak 6011 padahal tak ada ni. Dia keluar contoh yang kita dah minta. So jadinya 011 kita letaklah. Okey, so nombor IC. Nombor IC tadi yang ni kita tak minta dash kan. Yang ni contoh kalau saya masukkan tak ada dash. Kita minta kita control C data ni tadi kita letak apa jadi? Contoh mesti kena ada dash. Kita kat sini mesti ada dash, kalau tak baru boleh next. Nombor kad pengenalan kad pelajar pula mesti dimulai dengan huruf. Kalau saya letak nombor 2, 2, 3 boleh ke? Tak boleh sebab dah setting. Contoh dia mesti dalam bentuk yang telah ditetapkan. Okey, mesti cukup berapa digit yang kita dah tetapkan dalam ni kita dah tetapkan kena ada 11 digit and then perkataan ada satu sahaja. Depends lah. Kalau dekat mana-mana tempat yang dia nak tukar perkataan ID pelajar tu ada 5 lah pula. Tukar sini 5. Ni ada 3 saja, tukar ni ada dah 3. Tu saja beza dia. Nombor telefon lengkap tadi macam mana contoh dia? Kita tengok contoh dia. Contoh mesti dalam bentuk tambah 6 011 27. Okey, kita ambil ni je lah. Kita ambil contoh yang kita letak ni kan. Jadi yang contoh ni je lah. Kalau kita nak tukar lain, contoh nombor lain lah. Kalau nak, okey, 6 kita tukar 018 ke apa. Okey. Okey, jadi tak. Okey, so jadi ni kat sini lah. Maksud ikut apa yang kita dah tetapkan. Password, contoh kalau kita masuk lambat. Kita masuk ni. Sila dapatkan password pada guru anda. Sebab apa? Sebab password kita dah matchkan tadi. Mesti ABC 1, 2, 3. So jadinya itu yang kita buat ni. Kita buat ni tadi. Kita dah selesai nak tengok pengumpulan data tetap regular expression. Sebenarnya regular ni semua saya akan sharekan pada link bawah. Cuma dekat sini kita boleh bayangkan lah. Okey, contoh yang tadi kalau nak tukar berapa nilai dia, tukar sahaja dalam kolom ni. Okey, contoh tadi form ID, ingat kalau saya punya tadi saya bagi contoh pelajar UPSI, dia ada satu saja digit and then belakang dia 11 digit. Kalau tempat cikgu ada nombor pelajar tu ada digit dia punya huruf ada 3 pula, tukar saja dalam ni 3. Okey, so kalau macam ni nakkan semua huruf besar, tukar saja. Ni huruf kecil samalah antara ni. And then kat sini contoh yang mana tadi ni tak nak dash ke apa, guna yang atas lah. Okey, so kat sini nombor kad pengenalan memang kita dah setting. Contoh dekat sini tak nak, okey, tambah nombor telefon tadi tak nak ada dash, buang sajalah, boleh tukar. Cuma yang kena tahu, kalau bila kita masukkan maklumat tu, kalau kita punya regular tu error, dia akan keluar merah dekat atas. Itu maksudnya formula salah lah. Formula kita ada bermasalah. Okey. So sekarang ni kita dah selesai tengok yang kita nak buat yang pertama ni, pengumpulan data menggunakan regular expression. Sekarang ni kita pergi kepada kita punya yang terakhir untuk tutorial hari ni, penetapan Google Form, iaitu setting. Okey, setting. Apa yang dikatakan? Pergi setting. Okey, bila dikatakan general setting, kita tekan ada 3 jenis, general, presentation, quizzes. Okey, untuk kelak emails ni maksudnya bila orang nak tekan kita punya link form tu, dia akan suruh masukkan email terlebih dahulu lah. Kita kutip email. Okey, bila kita kutip email, okey, respon receipt ni kita nak, dia nak ke? Okey, kalau kita nak email kat dia, kita boleh ni lah. Kita boleh auto if respondent request it. Maksudnya kalau respondent ni request, dia akan masuk lah, maksudnya form yang tu. Kalau kita tak nak dia request, kita tak nak layan macam banyak-banyak, kita buat always dah. Once dia dah isi, dia automatic akan dapat email dia dapat borang dia tu dalam dia punya email always ni. So kita tak payah nak setting apa-apa. Okey, limit to one respond ni maksudnya dia tak boleh edit. Okey, dia tak boleh edit. Maksudnya dia sekali saja isi. Kalau kita nak dia boleh edit, kita edit lah. Edit
after submit. Okay, si Samara ni boleh ni edit after submit semua quizzes ni. Biasalah ini bukan quiz. Okay, kita just ni bahagian setting and then kita save. Terusnya kita nak tengok macam mana kita nak setting kita punya form ni. Okey, contoh kalau form ni kita nak bagi pendaftaran sukarelawan ataupun dalam kelas tu kita nak limitkan berapa orang sahaja yang boleh isi. So sepatutnya ada buat button add-on kan dekat sini. Okey, sekarang ni kita pergi kepada 3 button traffic light ni. Okey, kita terklik kepada add-on. Okey, kita nak add-on dia. Add-on dalam ni Okey, kita pergi dekat sini control. Okey, control accepting response. Nampak ni? Kita ambil yang control accepting response. Mana dia? Okey, this one. Okey, this one. Okey, control accepting response. Kita klik pada install. Kita continue. Okey, kita klik email and then kita scroll and then allow. Okey, so sekarang ni okey, done. Okay, tadi kita tengok tak ada button add-on kan. Sekarang dah ada. Bila kita nak setting tu, okay, dekat dalam control accepting ni, kita pergi pada setting and info. Okay, apa yang boleh buat kat dalam setting and info tu? Okay, kita boleh tengok dekat sini. Kita boleh setting. Okay, kita boleh setting bila form kita ni akan dibuka. Okey, sebagai contoh kita nak hari ni saya tengok 5/8 kita nak buka pukul 9 pagi besok. Okey, kita nak buka 9 pagi besok. So jadi kita buat pukul hari 6/8/21 kita nak buka pukul 10 pagi. Okey. Kita letak adalah optional, tak kisahlah, contoh kita buka 10:30 ke 10 10 pagi. Okey, maximum number to accept. Okey, kita boleh tengok number ni kita boleh setting lah. Contoh kita nakkan cuma 70 orang saja isi. Okey, 70 orang saja. Ataupun dekat sini kalau kita tak nak setting kat situ, kita boleh stop date dia. Okey, maksudnya tadi kita setting 5 besok baru buka kan, 6/8. Kiranya hari Sabtu dah tutup. Tutup pukul berapa? Kita setting kan ditutup pukul 10 juga. Maksudnya dia dibuka, form ni dibuka 6 hari bulan 8, dia stop 7 hari bulan 8. Kita boleh setting dekat situ lah. Ataupun kita nak number of submission ni, kita boleh setting berapa nilai orang yang kita nak. So kita antara dua tu. Okey, so sekarang ni saya letak masa. Sekarang ni saya pilih, kalau mana-mana cikgu nak pilih berapa yang borang saja boleh diterima, letak berapa orang je nak terima. Kalau tarikh, letak tarikh, pilih antara ni. Okey, so second kita pergi kepada others dekat sini. Okey, ini bila orang dah siap accept submissions lah. Maksudnya bila dia dah siap isi, kita nak cakap apa? Terima kasih atas maklumat anda. Okey, maklumat anda. Okey, so jadinya before start accepting, kalau dia klik borang ni sebelum masa tadi kita start borang kita pada 6 hari bulan, betul? So sekarang bila dia klik borang ni awal, dia klik pula sekarang. Okey, kita bagi dia message. Borang permohonan akan mulai dibuka pada kita bagi tahulah 6 hari bulan 8. Okey, 2021 jam, kita starting tadi pada jam 10 pagi. Okey, so dekat sini kita boleh save dia. Okey, kita save. So setting save dah siap. So jadinya bila dah settle semua, dah setting, bila macam mana kita nak share link kita punya Google Form, kita pergi pada send. Okey, kita pergi pada send and then kita pergi kepada link, sama ada link panjang ataupun shorten URL, and then copy and then itu yang kita send untuk diisi. Okey, so jadinya itu untuk tutorial kita tengok untuk pengurusan data pada Google Form. Okey, antara untuk penetapan Google Form setting kita tengok hari ni, and then kita juga ada belajar tentang add-on control accepting response. And then juga kita dah belajar pengumpulan data tetap macam mana kita nak settingkan huruf besar sahaja, huruf kecil sahaja, macam nak huruf besar kat depan and satu perkataan, nombor kad pengenalan tanpa dash, okey, nombor telefon, and then nombor pelajar, okey, nombor kad pengenalan berserta dash, dan
kita nak settingkan nombor telefon, dan terakhir macam mana kita tetapkan password. Okey, untuk next tutorial kita akan tengok macam mana kita nak ambil collect data ni, yang form daripada form yang kita dah buat hari ni. Okey, kita nak letak dia, kita nak import dia. Okey, bila orang dah habis isi, dia akan terus pergi kepada kita punya message di Telegram. Yang itu kita akan tengok untuk tutorial berikutnya. Okey, yang untuk hari ni kita dah belajar ini saja. Okey, jumpa lagi untuk tutorial berikutnya. Assalamualaikum.